Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita orang yang beriman itu dengan firman-Nya wabtaghu ilaihi al-wasilah. Maksudnya hendaklah tuntutlah oleh kamu ikhtiar. Tuntutlah dan carilah oleh kamu akan wasilah menyampaikan kepada Allah. Coba tuan-tuan tengok. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan al-wasilah. Dan al-wasilah dengan mana ma tatawassaluna bihi, iaitu perkara yang kamu menjadikan wasilah dengan perkara itu yang boleh menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau begitu, tuan-tuan, cuba kita tengok dan cuba kita lihat. Kita yang boleh mengenali Allah Subhanahu wa taala ni siapa yang menjadi wasail bagi kita? Ialah guru-guru kita. Kita yang boleh kita mengenali huruf alif, ba, ta, ta hingga sampai ke huruf ya. Siapa yang menjadi wasilah yang kita boleh kenal huruf hijaiyah itu? Guru-guru kita. Begitu juga kita yang boleh mengenal A, B, C sampai ke Z. Siapa yang menjadi wasilah? Guru-guru kita. Demikianlah tuan-tuan. Kita yang boleh mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni siapa wasilah? Ada ulama, guru-guru kita. Kita yang boleh mengenali Allah Subhanahu wa taala ni siapa wasilah kita? Guru-guru kita. Demikianlah tuan-tuan. Seorang yang nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak dapat tidak. Mesti dia kena ada wasilah, orang yang menyampaikan kepada dia. Jadi siapa yang menyampaikan kita kepada Allah? Iaitu jawabnya syekh mursyid. Orang panggil guru mursyid. Jadi tak dapat tidak kita ini berkaca dan juga berkehendak kepada orang yang boleh menyampaikan kita kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Iaitulah syekh mursyid. Atau di sana ini di antara dari yang datang tak dapat tidak mesti. Maka tuan-tuan, wasilah yang paling besar, wasilah yang paling agung, wasilah yang paling mulia dan juga yang paling dekat dengan Allah, tidak ada orang lain selain daripada Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menjadi wasilah yang paling agung. Nabi kita menjadi wasilah yang paling dekat dan hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab itu kita katakan bahawa Nabi kita itu adalah al-mursyid al-azam. Bagi mursyid yang agung, mursyid yang mulia, mursyid yang pertama besar sekali ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, Nabi kita ini ada pewaris-pewarisnya. Dan siapa pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itulah al-ulama ar-rabbaniyun. Dan al-ulama ar-rabbaniyun tadi sebut al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama itu adalah pewaris segala nabi. Jadi al-ulama ar-rabbaniyun
boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud yang kata tak dapat tiada bagi orang yang berkehendak menjalani jalan ini. Tak dapat tiada daripada guru yang menunjukkan jalan itu. Apa makna tuan guru yang menunjukkan jalan itu? Itu dikatakan oleh ulama tasawuf dengan kata al-mursyid ad-dallu. Dia panggil al-mursyidu ad-dallu ila Allah ay ila ridwanihi, iaitu seorang mursyid yang menunjukkan seseorang kepada memperolehi ataupun meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bernama al-mursyid ad-dallu ila Allah ay ila ridwanihi. Seorang mursyid yang menunjuk, yang memimpin seseorang murid itu untuk meraih dan juga mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba tuan-tuan tengok, timbul persoalan. Kalau seorang itu dia sudah alim dalam serba-serbi bidang ilmu syariat, fiqh dia alim, melaut ilmunya, dalam ilmunya, luas ilmunya dalam fiqh. Begitu juga dengan tauhid, dengan tasawuf dan juga dengan ilmu-ilmu adat syariat yang lain. Jadi adakah dia juga perlu kepada seorang mursyid ataupun dia memadai dengan ilmu dia itu? Tak perlu dan tidak berhajat kepada seorang mursyid yang memimpin dia ke jalan ini. Tengok dia kata apa? Sekalipun. Itu baru sambung balik. Sekalipun dia orang yang berkehendak menjalani jalan ini. Domain dia itu kembali ke situ. Sekalipun ia orang yang berkehendak menjalani jalan ini, sekalipun dia adalah seorang alim yang besar, yang tabahur dalam ilmunya. Dia alim kabir, orang alim sah, al-allamah bermakna kathir al-ilm, dengan orang yang banyak ilmunya, orang yang lepas ilmunya. Dan lagi pula dia itu yang tabahur bahasa Arab. Melayu kita yang kata orang yang melaut ilmu dia. Tabahur orang panggil orang yang melaut ilmunya. Ilmunya semua macam laut. Pada pihak apa? Luas. Tengok laut luas dan juga dalam. Maknanya kefahaman yang terhadap satu-satu ilmu, kefahamannya cukup luas dan juga cukup dalam. Walaupun begitu, maka dia juga perlu dan juga berhajat kepada seorang mursyid yang menunjuk dia ke jalan ini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ilmu tasawuf yang hakikatnya, yang sebenar-benarnya tuan-tuan, dia bukan daripada bahan bacaan, dia bukan daripada bahan bulan kanji, tetapi kita dapat dia melalui daripada suhwatu ahli al-azwaq. Kita kena berkawan dengan ahli al-azwaq, berkawan dengan orang-orang yang sudah merasai jalan tersebut, iaitu ulama-ulama yang ditaslimkan, yang disulukkan oleh guru-guru mereka. Sebab itu pengambilan ilmu tasawuf melalui bacaan dia lain. Pengambilan ilmu tasawuf daripada jalan bentuk suhbah dia lain, tak sama. Habis. Maka kita lihat lagi. Jadi timbullah persoalan di sini.
Walau ilmunya itu sampai kepada tahap yang paling tinggi ilmu di zaman dia, sekira-kira digelarkan di zaman dia dipanggil Faridu Dahri. Apa maksud Faridu Dahri? Artinya orang yang paling unggul pada zaman dia itu. Itu istilah bahasa Arab dipanggil Faridu Dahri, artinya orang yang paling unggul pada masa dia. Dengan makna la yusyariku ahadun fi ilmi. Tidak ada seorang pun yang boleh menyaingi ilmu itu pada zaman itu. Memang dia cukup tinggi. Walaupun begitu, dia sudah sampai tahap kepada nihayatul ilm, setinggi-tinggi ilmu, tetapi dalam perjalanan ini tuan-tuan, dia sangat memerlukan kepada syekh murabbi, syekh mursyid anda Allah. Dalam itu tuan-tuan yang tengok ilmu kita tak mana. Saya nak banding dengan orang yang ilmu macam ni, yang kita kata aku tak perlu kepada syekh mursyid, aku tak berhajat kepada syekh murabbi. Ilmu fiqh kita dari mana? Bab taharah pun tak lepas, bab tayammum pun tak lepas, mandi hadas pun untuk confuse lagi. Itu ilmu fiqh kita. Tauhid kita pun tak lewat lagi. Mai orang panggil angin tiup sikit orang bola bergoyang. Tak tabahur. Sedangkan seorang yang sudah tabahur melaut ilmunya pun perlu kepada seorang mursyid. Maka bagaimana dengan kita yang kecetekan dan juga kedangkalan ilmu ini? Sangat-sangat berhajat, sangat-sangat perlu kepada syekh mursyid. Cuba kita fikir. Sebagai satu bukti tentang sebalihan, ada beberapa alim ulama yang sudah sampai kepada tahap ketinggian ilmu yang tidak ada seorang pun boleh menandingi ilmu mereka. Antaranya siapa? Imam Ghazali sendiri. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, sehingga dia sampai kepada satu tahap hujjatul Islam. Tuan-tuan tahu apa makna hujjatul Islam? Hujjatul Islam maknanya hujjah ataupun dalil bagi orang-orang Islam. Dia panggil hujjatul Islam di mana hujjatul li ahli Islam. Hujjah ataupun dalil bagi orang-orang Islam. Imam Ghazali ini ditafsirkan oleh ulama, antaranya di dalam kitab Sirajul Talibin, pengarang kitab Syekh Dahlan mentarifkan hujjatul Islam dengan makna man ahata bi aktsari sunnati wa lam yakut minha illa yasir, yaitu orang yang meliputi sunnah Nabi, semua dah hafal hadis-hadis Nabi, ratusan ribu hadis Nabi duduk di dalam dada. Walam yakuthu minha illa yasir, tidak luput daripada sunnah itu melainkan sikit saja. Kalau guru saya buat misal contoh, dia kata kalau RM1 mungkin 2-3 duit yang tak ada. Ada yang semua ada. Semua hadis Nabi dalam dada Nabi, dalam dada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Hebat Imam Ghazali. Itu pun tuan-tuan, Imam Ghazali walaupun sudah sampai pada tahap hujjatul Islam, walaupun sudah sampai kepada setinggi-tinggi ilmu syariat dia juga tuan-tuan berhajat kepada mursyid. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam kitab dia Al-Munqidh min al-Dhalal, tuan-tuan perlu cari kitab itu Al-Munqidh min al-Dhalal. Kalau ada dalam bahasa Arab cari, kalau ada terjemahan cari. Ini Imam Ghazali menceritakan sendiri pengalaman dia. Pengalaman dia. Imam Ghazali apa? Dia tak kuasa dalam bidang fiqh, dia menguasai tinggi. Aqidah dia tinggi, tafsir tinggi,
falsafah dia tinggi. Maka tadi juga orang panggil filosof, ahli falsafah tinggi. Apa lagi? Semua bidang ilmu tinggi Imam Ghazali. Tetapi dia kata, pernah satu ketika aku ingin menerokai adab kesufian. Lalu kitab yang pertama, artinya kitab tasawuf yang pertama yang aku terokai ialah kitab Syekh Abu Talib Al-Makki sebagai kitab Qudul Qulub. Aku baca daripada awal sampai habis. Dia kata gitu, tetapi dia kata aku dapat maklumat, tetapi aku tidak dapat rahsia di sebalik maklumat itu. Macam tu kita tuan-tuan, kalau kita nak buat PhD dalam tasawuf, kan bayar di bookshop ataupun di library, di perpustakaan, rojok kita buku-buku kesufian, sufism, buku-buku sufi. Bagi kita buat taisi, buat apa semua, bagi kita bicara dapat PhD tasawuf. Tetapi boleh tak kita menyingkap, boleh tak kita memahami isyarat dan ma'ani di sebalik kata-kata ulama tasawuf? Tak boleh. Nak memahami isyarat, nak memahami ma'ani, nak memahami rahsia-rahsia di sebalik kata-kata dan juga tujuan at-ta'birat sufiyah, tuan-tuan kena bersuhbah, kena berkawan dengan mereka itu, duduk dalam majlis mereka itu, terima ilmu daripada mereka itu, baru kita dapat memahami rahsia tersebut. Ini dia panggil suhbah, berkawan dengan guru. Kita dapat rahsia, baru rahsia-rahsia akan terbuka. Kalau setakat baca saja tak akan terbuka. Kita beli kitab, balik baca sendiri, kita akan terbuka rahsia tu. Bahaya. Jangan semua orang dia jenis ahli falsafah. Dia boleh juga bahasa Inggeris, contohnya beli buku sufism dalam edisi bahasa Inggeris, baca sendiri, faham sendiri. Dia boleh faham tak tu, tapi di sebalik kata-kata tu apa rahsia tak mampu untuk kita memahami, melainkan dengan bersuhbah dengan Syekh Sufiyah. Tu situ. Baik. Tengok Imam Ghazali yang dia kata, tak boleh, aku tak dapat nama. Sebab apa? Pada ketika ini cuba tuan-tuan fikir, Imam Ghazali kan menguasai ilmu nahu. Imam Ghazali kan menguasai ilmu syarah, menguasai ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu alat-alat syarah pun belum mampu dan memahami kalam-kalam Syekh Abu Talib Al-Makki. Lalu tuan-tuan, Imam Al-Ghazali mencari guru mursyid dia. Antara guru mursyid Imam Al-Ghazali ialah Al-Ustaz Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu. Maka daripada Al-Ustaz Abu Bakar Al-Warraq radhiyallahu anhu ini, Imam Ghazali mendapat tarbiyah, disulungkan oleh gurunya sehingga terbukalah kepadanya rahsia-rahsia ilmu tasawuf. Itu tuan-tuan Imam Ghazali. Begitu juga tuan-tuan, ada seorang ulama besar lagi. Kita buat contoh ulama yang sudah sampai kepada ketinggian ilmu, yang mendapat gelaran Faridud Dahri, unggul, orang yang terunggul di zaman itu. Tak ada seorang yang boleh menandingi dia di segi ilmu dia, yaitu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Tuan-tuan pernah dengar Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, seorang yang alim besar, yang tabahur ilmu dia, mendalam, melaut luas ilmu dia. Jadi dia ada sebut di dalam kitab dia, tuan-tuan, Al-Anwar Al-Qudusiyah fi Al-Nuhud Al-Muhammadiyah. Disebut, dia kata apa? Mula-mula sekali
Dan aku menghimpun dengan seorang guruku yang bernama Sayyidi Ali Al-Mursaha, iaitu Syekh Tariqah di negeri Mesir. Maka guru aku ini mentalkinkan kepada aku zikir. Kemudian aku bersahabat pula dengan Syekh Muhammad Ash-Shanawi. Dia mentalkinkan zikir kepada aku, dan dia juga menyimpulkan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian aku berhimpun pula dengan seorang yang arif pada zaman itu, yaitu Syekh Al-Kamil Al-Rasikh Al-Amir Al-Muhammadi, Syekh Ali Al-Khawas. Maka disitulah Syekh Ali ini dia membukakan dan dia memperlihatkan kepada aku segala hakikat-hakikat dan rahsia-rahsia ilmu tasawuf. Nah, baru aku terbuka. Setelah daripada dia bersahabat dengan beberapa orang syekh, katanya barulah terbuka hakikat-hakikat dan juga daqaiq, rahsia-rahsia yang hadus daripada ilmu tasawuf. Maka semenjak itu dia kata, la mufariqu 10 sinin, aku tidak pernah meninggalkan dia, memisahkan diri daripadanya selama 10 tahun. Duk berkawan, duk berguru dengan syekh ni. Tu tuan-tuan. Kita hari ini nak mengaji tanya 4 tahunnya, tak boleh